Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam madani. Selamat datang ke program Influencer at Japan, Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya hari ini bersama dengan 12 April 2023 bersamaan dengan 21 Ramadan 1444 Hijriah. Jadi bersiaran bersama saya Irina Abdul Samad, host influencer anda pada hari ini. Untuk makluman anda, Influencer at Japan merupakan pendekatan dalam kita mempelbagaikan cara penyampaian maklumat kepada rakyat melalui platform media sosial. Dan pada hari ini kita bersiaran dengan perbincangan topik yang menarik sempena Nuzul Quran yang bertajuk Madani Berlandaskan Al-Quran. Jadi tanpa membuang masa, kita bersama panel kita pada hari ini iaitu Ustaz Hanifuddin bin Roslan, pengarah bahagian pendidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, dah penghujung Ramadan ni, saya ambil kesempatan jugalah untuk mengucapkan selamat berpuasa Ustaz. Jadi tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan ni. Jadi moga Ramadan kita pada kali ini yang terindah dan yang terbaik untuk kita semua, dan ibadah puasa kita ni diterima Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi baiklah Ustaz, terima kasih Ustaz kerana seperti yang saya maklumlah Ustaz memang sibuk kan. Jadi terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami dalam berkongsi ilmu yang bermanfaat buat kami semua. Jadi Ustaz, untuk tidak melengahkan masa, mungkin boleh Ustaz perkenalkan diri Ustaz lah dan juga sedikit latar belakang kerjaya Ustaz. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Puan Irina Abdul Samad, selaku moderator pada petang ni daripada Japan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Persekutuan hadirin serta hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya Hanifuddin bin Roslan yang bertugas di bahagian pendidikan JAKIM. Sebenarnya saya baru hari yang ke 10 lah bertugas di bahagian pendidikan, di mana sebelum ni saya bertugas di bahagian dasar Kemajuan Islam JAKIM. Sebab tu taklif atau tanggungjawab menyampaikan tajuk ni asalnya semasa saya bertugas di bahagian dasar. Jadi pengganti kata saya kena teruskan, so ni last tugas lah. tugas terakhir saya sebelum saya melaksanakan sepenuhnya tugas di bahagian pendidikan JAKIM. Bertugas dah tahun yang ke-31 lah. Alhamdulillah. Perkhidmatan saya, maksudnya dah lama sangat lah tu, dan nanti hari untuk bersara insyaAllah.
tak banyak pengalaman, hanya saya lama bertugas di Negeri Selangor, selama 18 tahun bertugas di Negeri Selangor dengan berbagai-bagai jawatan lah, daripada pegawai pegawai amanah daerah hinggalah kepada pernah tugas sebagai imam dan juga beberapa bahagian di JAIS sebelum saya diminta kembali semula ke pangkuan JAKIM bermula 2017 hingga sekarang lah. Pun dah sempat juga di pendidikan ni, maksudnya adalah tempat yang kelima lah saya bertugas sepanjang saya berada di JAKIM daripada 2017 yang lalu. Itulah sedikit sebanyak kot latar belakang saya. Rasa orang Selangor itu kot. Okey. Okey Ustaz, kita berbalik kepada topik kita kan Ustaz. Sejak akhir-akhir ni kan perkataan madani ni dia dah jadi glamour lah, menjadi sebutan ramai khususnya di dalam kalangan pemimpin negara kita Ustaz. Jadi boleh tak Ustaz sebenarnya apakah yang dimaksudkan madani Ustaz? Mungkin Ustaz boleh jelaskan? Baik, terima kasih Paulina. Bila sebut madani sebenarnya kalau saya sempat lihat sedikit lah definisi madani ni, antaranya ada yang menyebut di civil society atau masyarakat madani adalah suatu bentuk masyarakat yang mandiri, sederajat, setara, demokratis, berkeadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pun begitu saya juga melihat definisi yang popular daripada Kamus Dewan iaitu yang bermula daripada perkataan tamadun. Madani ini ada kaitan dengan perkataan tamadun yang menyebut kepada peradaban, itu membawa arti kebudayaan, tamadun dan kemajuan jasmani dan rohani. Dan madana ialah yang mempunyai dua pengertian, iaitu satu, perbuatan membuka bandar atau kota, kedua, perbuatan memperhalusi budi pekerti. Jadi madani secara spesifiknya lah yang merujuk kepada pembangunan perbandaran serta kawasan budi pekerti yang terpuji. Itu secara umum dalam konteks perbahasan bahasa lah ya. Dan sebenarnya bila sebut madani ni dia ada beberapa ciri yang elok juga saya kongsikan sebagai bahagian daripada pemahaman kita bila kita sebut tentang madani. Apabila sebut masyarakat madani, sebenarnya ia adalah merupakan masyarakat sebagaimana yang saya rujuk dari Khalis Majid ini. Pertama, menjunjung tinggi nilai sosial. Kedua, dia menjunjung tinggi nilai norma dan hukum yang dikawal dengan iman, ilmu dan teknologi serta memiliki peradaban tinggi. Jadi kerana madani ni dia kena ada latar belakang yang kukuh dalam konteks nilai sosial dan juga dalam konteks nilai-nilai yang sewajibnya ada dalam diri seseorang dalam kita bergerak menjadi sebuah masyarakat madani. Dan yang ketiganya beradab dan bertata susila. Jadi madani ni tidak boleh lari daripada konteks adab, akhlak, sama manusia dan lebih-lebih lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana suatu kemajuan yang membelakang ketuhanan sebenarnya dia akan mungkin secara zahirnya dia nampak sesuatu yang maju, tetapi di dalamnya akan penuh dengan berbagai-bagai kerosakan, kekurangan dan kelemahan. Sebab itu dia tidak boleh lari daripada beradab, berakhlak kepada Yang Maha Pencipta kita, Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kenalah kita berada dalam bulan Ramadan ini kan, bulan kita banyak menempatkan masa dan keutamaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, keempat, mengutamakan persamaan taraf tanpa memandang status sosial, gender dan juga lain-lain serta ketelusan juga menjadi perkara yang penting dalam konteks masyarakat madani. Perbezaan dalam masyarakat tidak boleh begitu ketara. Walaupun mungkin kita ada berbagai-bagai kedudukan, tetapi ia tidak begitu membezakan sangat dalam konteks kehidupan. Kelima, hidup dengan sikap jujur dan terbuka. Sini dia detail sikit, tersedianya ruang awam yang bebas sehingga memungkinkan masyarakat memiliki akses penuh terhadap kegiatan politik, menyampaikan pendapat, berkumpul, bekerjasama dan berkongsi maklumat kepada semua, kepatuhan dan menghormati undang-undang. Madani, tamadun, dia tidak boleh lari daripada undang-undang sebenarnya. Tidak ada suatu ketamadunan yang membelakangkan undang-undang, dan dalam masa yang sama juga ia membuka seluas-luasnya kehidupan masyarakat yang
peraturan, dalam masa yang sama dia bergerak maju ke hadapan, ya. Membuka berbagai-bagai ruang kepada ahli atau anggota masyarakat untuk ke depan dan juga menikmati kehidupan dalam konteks dalam konteks mencari sesuatu kesenangan, kebaikan dalam kehidupan. Seterusnya juga yang keenam, ciri-ciri masyarakat madani juga ialah semua orang punya hak yang sama dalam perundangan dan hukum. Yang persamaan hak dalam konteks perundangan, ibu dalam agama pun dia telah menunjukkan satu persamaan hak, walau cuma ada perbezaan, tetapi hak secara umumnya kita ada persamaan hak, ya. Bahkan Islam merupakan agama yang mendukung persamaan hak antara lelaki dan perempuan, cuma ada hak-hak tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks kehidupan atas dunia ni. Persamaan hak ini memang jelas dijunjung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang ketujuhnya penglibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan mengikut keupayaan setelah ikut fungsi masing-masing, ya. Bila sebut masyarakat madani ni, dia sebenarnya tidak ada orang yang nak sebut bersara ke ataupun menganggur. Ya. Dia tidak ada menganggur dalam masyarakat madani, walaupun usianya telah menjenguk usia yang sangat tua, kan, tetapi dia tetap ada sesuatu yang boleh dia lakukan untuk disumbang untuk masyarakat dan diri dia. Sebab itu kalau kita pergi Jepun, kan, kita lihat macam mana, ya, orang-orang kalau kita lalu kat jalan dia yang jaga kaunter tol tu bukan orang muda, orang tua tu, kan. Kita terbalik, kan, orang tua dia tak duduk kat rumah je. Jadi masyarakat madani ni sebenarnya masyarakat yang setiap orang dia akan fikir apa yang dia boleh sumbang. Setiap orang dia akan fikir apa yang dia boleh buat yang mendatangkan manfaat. Masa dia tidak akan berlalu begitu saja. Dan ini juga sebenarnya adalah prinsip Islam. Kerana apa? Sebab manusia ini akan berada dalam kerugian, kan, demi masa manusia akan berada dalam kerugian. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, ya, mereka yang beriman dan melakukan amal-amal yang baik. Wa amilus solihat, ya, melakukan amal-amal, melakukan perkara-perkara yang baik. Setiap perkara yang baik dia boleh naik menjadi amalan, menjadi ibadah, kan? Yang ini penting dalam persoalan masa dalam kehidupan kita, dan juga berpesan-pesan dengan kebenaran dan juga berpesan-pesan dengan kesabaran, ya. Jadi pesanan-pesanan itu juga sangat penting dalam konteks sebuah masyarakat yang madani, ya. Itu dalam konteks ciri-ciri masyarakat bila kita kaitkan dengan madani. Jadi saya rasa kita boleh harap fahamlah bahasa yang saya gunakan. Kan, atau mungkin terlaju sedikit, saya minta maaf lah. Bila disebut masyarakat madani, maka sebenarnya dia akan menjadi masyarakat yang maju, ya. Menjadi masyarakat yang disenangi sebenarnya. Bila maju, disenangi orang, disenangi oleh negara lain, bahkan diharapkan oleh orang lain dan juga diharapkan oleh negara lain. Ini masyarakat madani, kan. Dia tidak menjadi beban, tapi bahkan menjadi tempat orang boleh tompak. Masyarakat madani, ya. Okey, sebab itu dalam setakat itu dulu kot saya perbincangan saya tentang madani, apa yang dikatakan madani. Okey, Ustaz, cuma dia nampak macam Arab sikit lah, kan, kalau orang ada apa tu madani, kan, macam ya. Dia orang tak, kalau ikutkan makna tu dia orang baru tahulah apa maksud madani yang sebenar tu, kan, Ustaz, kan. Ya, mudah-mudahan. Okey, jadi Ustaz, nyata bahawa konsep madani ni, Ustaz, sebuah negara merupakan matlamat yang menjadikan sebuah negara tu menjadi maju ke hadapan dalam berbagai sudut kenegaraan dan kemanusiaan. Jadi apakah yang dimaksudkan Malaysia madani sebagaimana yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita, Ustaz? Okey, sebelum tu mungkin saya tambah sedikit tentang masyarakat madani ini. Juga adalah merupakan masyarakat yang akan sentiasa bersedia untuk maju ke hadapan, kan, untuk maju. Dia bersedia, dia dah ada tapak yang kukuh. Dia dapat apa pun kamu boleh bergerak untuk ke depan. Dalam situasi macam mana pun kita sentiasa ada persiapan
yang mantap untuk maju ke hadapan ya. Dan sekarang ni kebetulan ya yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah melancarkan Malaysia Madani dan konsep Malaysia Madani ini satu yang sebenarnya kalau kita lihat sememangnya telah pernah dibawa oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sejak tahun 1995 lagi sebenarnya kan. Kalau saya terjumpa satu penulisan di Indonesia yang membicarakan tentang Madani ni, apa yang dia quote dalam tulisan tersebut. Dia kata sebagaimana yang telah dibicarakan oleh masa tu disebut Anwar Ibrahim di Indonesia pada tahun 1995. So memang dah lama sangat kan, dan mungkin kita pun macam pernah dengar lupa-lupa gitu je lah. Tapi bila Yang Berhormat Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri, maka dia membawa misi Madani ini yang sememangnya dia juga menjadi misi sebenarnya dalam kehidupan setiap insan dalam konteks kenegaraan ya, untuk membina sebuah negara yang maju ya, bersesuai dengan kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan memang itu antara tanggungjawab kan. Jadi bila sebut konsep Malaysia Madani ini sebenarnya dia bertunjang pada 4 teras Malaysia Madani. Pertama, untuk menjamin kesejahteraan insan ya. Mana kalau di sini dalam slide yang diberikan membina semula ekonomi ya, melalui pendekatan human economic manusia, pensusunan semula ekonomi berasaskan etika dan kemampanan ya. Memang dia satu teras yang bunyinya ekonomi sebenarnya, tetapi dia ada kaitan dengan agama. Etika. Kerana ekonomi tanpa etika akan menjadikan dia hanya akan memikirkan keuntungan dan membelakangkan kebajikan. Ekonomi tanpa etika akan sangat menitik beratkan keuntungan semata kan. Tapi bila ekonomi itu ada kaitan dengan etika, maka dia akan ada kasih sayang di situ. Dia akan ada ihsan di situ. Dia akan rasa kesian dengan orang. Tapi bukan maknanya tidak untung kan. Kalau ekonomi itu hanya kesian dengan orang tapi tidak ada keuntungan, dia tidak boleh berkembang dan tak boleh nak survive lah. Itu yang kalau kita nampak secara jelas kan Ustaz, macam bantuan macam Baku Rahmah semua tu kan, dari sisi itulah kan. 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 Contohlah nampak macam Baku Rahmah, tapi sebenarnya dia ada kaitan dengan ekonomi kan. Bila dia ada penyumbang yang akan membiayai sumbangan tersebut, dia akan menghidupkan sistem ekonomi. Sebab ada pembiaya, sudah tentu ada pembekal. So dalam masa yang sama, pembekal akan dapat hidup kerana ada permintaan walaupun ia melalui pembiayaan berbentuk sumbangan. So nampak itu yang dikatakan ekonomi yang ada etika. Tak semestinya kadang-kadang kita menghidupkan ekonomi hanya berdasarkan semata-mata kepada supply and demand dalam konteks keuntungan semata. Tetapi supply on demand tapi dalam sana ada unsur kebajikan. Bahkan kadang-kadang ia dah merupakan satu kebajikan kerana ia bersifat bantuan daripada pihak lain tetapi dia menggunakan produk-produk yang sudah tentu akan menghidupkan ekonomi. Yang kedua juga ia akan menjamin kesejahteraan insan. Dia tunjang prinsip adil dan ihsan. Institusi kemasyarakatan diperkasa untuk menjaga martabat dan maruah keinsanan, normal sosial, hormat menghormati dan solidariti sebut solidariti, minta maaf ya. Puasa ni lidah dia. Puasa. Dan jadi Malaysia Madani ni Malaysia akan sangat prihatin dalam konteks kesejahteraan insan. Sebab itu ada jualan rahmah, makanan rahmah dan sebagainya sebenarnya yang diberi harga yang munasabah, yang mampu oleh sebahagian besar daripada masyarakat kita untuk memperolehinya. Ya, kerana kesejahteraan insan ini adalah merupakan satu tanggungjawab, bukan hanya tanggungjawab kepada manusia tapi juga tanggungjawab kepada pemerintah. Pemerintah kena fikir, kena lihat bagaimana masyarakat, dan dia perlu pastikan masyarakat berada dalam keadaan sejahtera. Maka sebab itu masyarakat Madani
Malaysia Madani, maaf ya, juga mengambil kira teras yang kedua ini, iaitu untuk menjamin kesejahteraan insan. Dia ada lantai dia, di mana lantai kesejahteraan ini tidak boleh diabaikan. Kalau di bawah daripada yang sepatutnya, maka dia akan menimbulkan berbagai-bagai masalah. Ya. Sebab itu bagi Malaysia Madani, dia melihat keperluan rakyat akan sentiasa dipantau. Dia tidak boleh kurang daripada rantai yang sepatutnya. Kalau kurang, maka seperti yang saya sebut tadi, akan menimbulkan banyak masalah, maka berlaku kecurian, berlaku ketegangan dan sebagainya. Ya. Yang ketiganya ialah reformasi institusi demokrasi dan perundangan, ya, ke arah mengoptimumkan fungsi dan tanggungjawab bagi melaksanakan dasar-dasar berkaitan. Ya. Dalam konteks Malaysia Madani ini, bila memanglah kita ada Al-Quran dan Sunnah yang menjadi sumber asal hukum, ya, tetapi ia perlu diterjemahkan secara lebih halus lagi dalam konteks pelaksanaan. Jadi dalam konteks pelaksanaan itu, maka timbullah berbagai-bagai bentuk perundangan-perundangan yang ada di atas dunia ini. Ya, oleh kerana ini adalah buatan manusia. Perundangan ini adalah merupakan hasil kajian, pemikiran manusia. Berlakunya perubahan zaman, berlakunya perubahan keadaan, sebenarnya kadang-kadang dia memerlukan juga perubahan-perubahan dalam konteks perundangan. Kerana negara yang maju ni kadang-kadang kalau kita abaikan dalam konteks perundangan, ada kalanya sesuatu kesalahan itu tidak dapat dianggap salah kerana perundangan melindungi kita. Kemajuan menjadikan orang bijak untuk fikir macam mana bagaimana untuk menjadi tidak salah kerana dilindungi oleh undang-undang. Ini sekarang ni manusia sangat bijak kan. Sebab itu Malaysia Madani dia melihat juga perundangan dalam konteks perundangan, apakah perkara-perkara yang perlu ditambah baikkan untuk menjamin kesejahteraan manusia. Untuk menjamin manusia ini mendapat perlindungan undang-undang yang sepatutnya. Untuk mengelakkan berlakunya pengabaian hak atau berlakunya penafian hak kepada ahli masyarakat semata-mata kerana undang-undang masih lagi belum berubah. Sebab itu Malaysia Madani juga mengambil kira reformasi dalam konteks perundangan dan juga mencari mengubah suai peraturan-peraturan sedia ada untuk mengoptimumkan hak demokrasi kepada masyarakat. Seterusnya yang keempat ialah mewujudkan pentadbiran beramanah, manusia islah dan pembaruan bagi mewujudkan sistem yang adil dan bermanusiawi. Ya. Sedap ayat ni kalau kita dia kena baca ulang-ulang, renung seorang-seorang, tapi lelap lah kalau renung seorang-seorang kan. Tapi di dalam maknanya kan mewujudkan pentadbiran beramanah, manusia islah dan pembaharuan. Islah ni maksudnya lah sentiasa penambahbaikan yang berterusan, ya. Kaizen ada juga kaitan dengan islah, ya. Pembaharuan bagi mewujudkan sistem yang adil, ya. Memang sistem yang adil ini memang dia perlukan sentiasa dilihat, diperhati, sama ada mungkin ada kekurangan, dan apatah lagi bila diberikan input kemanusiaan yang disebut bermanusiawi, input kemanusiaan. Ya, memang undang-undang tanpa jiwa manusiawi dia akan menjadikan ramai orang akan kehilangan kesejahteraan. Saya nak bagi contoh lah, contoh kehidupan kita. Undang-undang diketepikan manusiawi, ya. Katakanlah kita ni jalan di tengah-tengah malam yang gelap gelita kan, sampai kat traffic light yang nak berhenti takut hantu. Terus kan. Tapi nak ceritanya dari segi perundangan dia salah kalau ada traffic light merah kita jalan terus kan. Tapi bila bukanlah saya nak menggalakkan orang melanggar undang-undang, tapi maksudnya ada situasi-situasi di mana pihak
pihak penguasaan dia melihat ni keadaan sunyi dan dia lebih berisiko kalau dia di situ mungkin dia boleh kena rompak dan sebagainya, maka dia tak jaga pun sebab sunyi dan sebagainya, maka tak apalah, indirectly lah kot, tak apa, boleh dengan penuh berhati-hati berhenti dulu tengok kiri dan kanan, maka orang tu bergerak. Salah, tapi kalau dia disaman memang dia salah. Saya nak ceritanya puak kuasa kalau boleh saman, dia boleh saman sebab dia telah melakukan kesalahan, melanggar traffic light. Tapi bagi mungkin puak kuasa yang punya jiwa manusiawi, dia akan melihat mungkin paling dia akan bagi teguran, bagi nasihat dan sebagainya. Dalam konteks seperti itulah ya. Termasuk juga masa kita pernah ada pengalaman COVID-19 ni, sekarang pun yang naik balik kan, dan tu kena berhati-hatilah. Bagaimana sebab saya ni ada pengalaman PKP ni sebab berulang jauh kan, perlu hadir di pejabat dan perlu balik ke tempat tinggal sangat jauh lah saya tinggalkan. Maka kadang-kadang polis tahan tapi polis tahan pun sebab bila dia tengok, dia tahu kita ada dokumen yang sesuai dan wajar, maka dia tidaklah menjadi suatu halangan kepada kita pula setiap kali lalu kena tahan, tak, sebab dia dah tahu ini adalah merupakan kaki tangan awam yang kuasa bertugas atas kepentingan jabatan dan sebagainya. Ini tolak pertimbangan ni kadang-kadang ada kalanya sebenarnya pihak penguasaan kalau ikut tidak menggunakan, sebab saya ni langkau tiga daerah. Sabak Bernam datang ke Putrajaya, lalu daerah Sabak Bernam, lalu daerah Kuala Selangor, lalu sampai ke Putrajaya, ke 3 daerah. Bayangkan pada ketika itu. Tapi saya puji penguasaan yang ada manusiawi ni, dia boleh fikir situasi sebenarnya ada hak untuk dia terhalang, untuk dia menghalang, tetapi manusiawi dia boleh dia mengukur wajar atau tidak. Ini situasi seperti inilah sebenarnya yang bernilai dalam konteks peraturan dan juga pelaksanaan. Perlu ada jiwa manusiawi dalam kehidupan kita sebenarnya. Itu 4 strategi utama yang dikaitkan samping amanah dalam pelaksanaan apa-apa pun fungsi kita sebagai pejabat awam dalam kehidupan ya. Kita dan saya nak sebut macam mana ya tentang kaitan pentadbiran beramanah ni, sebab hebat macam mana suatu sistem kalau yang melaksanakannya itu tidak beramanah. So sistem tu akan jadi canggih untuk tidak beramanah. Kan kecanggihan satu sistem tu kalau yang menguruskannya tidak beramanah, so dia akan menjadi satu kecanggihan situasi yang tidak beramanah kan. Itu kita ingat satu peristiwa, tak payah sebut nama lah, seorang kaki tangan bank negara kan, yang berjaya, dah lama, dia cerita lama lah, 80-an kot, berjaya mengambil bagi 1-2 sen setiap akaun jadi jutawan kan. Ini maksudnya sistem tu canggih, tapi kalau yang menggunakannya tidak amanah, dia akan menggunakan ketidakamanan dengan kecanggihan, dengan canggih lah, sehingga orang semua tak perasan kan. Itu pun perasan sebab dia silap langkah, dia menunjukkan kekayaan dia. Itu je. Orang tak tahu pun sebab bila pun, mungkin tak tahu sampai sekarang orang tak tahu. Sebab satu saya pun tak tahu apa baki sen duit saya kan. Betul. Itu ya, keamanahan lah yang mungkin bagi contoh lah. Sebab tu menarik dia. Jadi Ustaz, amanah tu kira satu jugalah kan Ustaz, ciri dalam kata di masyarakat madani ni lah kan, yang perlu kita terapkan dalam diri kita ni kan Ustaz. Susah kalau kita tidak amanah, so banyak perkara yang tidak ini berlaku lah kan dalam
kehidupan kita dalam jabatan kan, macam tu Ustaz. Ya, betul. Jadi Ustaz, mungkin kita boleh atau satu dua soalan yang boleh saya bacakan untuk Ustaz. Okey, Boleh, ini apa pandangan Ustaz pelaksanaan dasar Malaysia Madani ni sebuah negara yang di mempunyai Malaysia masyarakat rakyat Aha. majmuk di Rafara. Okey, Ya. kalau kita lihat apa yang telah saya huraikan setelah dua separuh tadi tentang masyarakat Madani. Sebenarnya bila sebut Malaysia Madani ini satu negara, satu dasar atau konsep yang sangat mementingkan kebajikan masyarakat dalam masyarakat dan tanpa mengira batasan agama dan juga kaum. Ya, siapa susah dia berhak untuk dibantu. Ya, siapa susah dia ada hak untuk bantuan, kan? Dan dalam masa yang sama juga sistem ini juga menganjurkan orang yang berkemampuan ada tanggungjawab untuk membantu. Dan dia berhak untuk dipaksa membantu. Kadang-kadang kita tak perasan kan. Kita ni orang yang berkemampuan ni berhak untuk dipaksa membantu. Contohnya apa? Kita dikendaki membayar cukai pendapatan. Lagi banyak pendapatan kita, maka lagi tinggilah jumlah teks yang kita kena bayar kan. Tapi bagi orang yang berpendapatan rendah sampai suatu tahap dia tak perlu bayar income tax kan. So negara Madani ni kita lihat dan dia dah ada, dan saya lihat dah mula ada dasar-dasar yang cuba menseimbangkan antara kesusahan dengan kekayaan kan, supaya dia tidak begitu jauh ya. Dan sebab itu dalam masa yang sama kesedaran dalam masyarakat ini perlu ditanam. Bagi orang yang berkemampuan, dia bukan hanya sekadar melihat bahawa aku berhak untuk hidup mewah, tapi aku berhak untuk berkongsi dengan pemerintah untuk bersama-sama membantu mereka yang susah. Ya. Sebab sudah tentu satu kerajaan tak mampu nak bantu semua rakyat kalau semua pihak menyerahkan bantuan ini semata-mata kepada kerajaan. Tetapi kalau dalam negara itu, dalam masa yang sama, ada rakyat-rakyat yang berkemampuan dan dia ada rasa tanggungjawab untuk membantu kerajaan, untuk membantu rakyat yang susah, sudah tentu kalau income tax dia akan declare sepenuhnya. Sekarang ni dah ada setiausaha untuk menguruskan tax ni, so dia ajar macam mana nak avoid daripada kena bayar tax yang banyak dan sebagainya. Ialah itu pihak ketiga yang mengambil kesempatan. Tetapi bagi kita yang taxpayer ni, adakah anda pernah rasa bersalah kalau anda tidak declare berapa banyak pendapatan anda hingga menyebabkan anda hanya membayar sedikit saja? Itu income tax. Walaupun kita dah bayar zakat semua kan. Ini contoh Madani ini sepatutnya dia akan menghasilkan orang rakyat yang begitu kan. Dia rasa tak lena tidur andainya ada rakyat yang susah dan dia juga tidak menyumbang sedikit pun kepada mengurangkan kesan rakyat. Sebab itu kalau kita benar-benar menghayati konsep Madani ni sebenarnya dia kalau dihayati oleh semua pihak lah, ada semua orang ya, insya-Allah dia akan dapat sedikit sebanyak meringankan bebanan rakyat yang susah dan juga menyeimbangkan kehidupan ahli masyarakat kita dalam konteks kehidupan khususnya lah, dan berbagai-bagai aspek yang lain lagi sebenarnya. Mungkin ada satu soalan lagi ke? Macam mana? Sudah tak ada. Okey, jadi Ustaz kan, kita teruskanlah Ustaz kan ke soalan yang ketiga Ustaz. Nak tanya jugalah, boleh tak macam Ustaz huraikan konsep Malaysia Madani dari sudut pandangan dalil-dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah Ustaz? Okey, Malaysia Madani ni adalah merupakan satu kerangka dasar yang dalamnya ada 6 tonggak dasar yang ini yang biasanya diwar-warkan, iaitu kemampanan, kesejahteraan dari kita, hormat, keyakinan dan ihsan. Ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kemampanan itu kemajuan mutu kehidupan bangsa,
mutu hidup seimbang berdasarkan citra Malaysia yang unik, berdasarkan ilmu, pengetahuan dan kearifan tempatan ya. Dalam surah Al-A'raf Allah berfirman wala tufsidu fil ard ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin ya. Janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Maksudnya apa yang ada tu jangan dirosakkan. Dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau tidak diterima dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan. Ini supaya Allah menerima doa kita. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat pada orang-orang yang memperbaiki amalannya. So kaitan ya, yang sedia ada baik, jangan dirosak. Dan yang keduanya ialah Allah memberi rahmat pada siapa? Orang-orang yang memperbaiki amalannya. Bila sebut memperbaiki amalannya ialah ya, dia akan sentiasa melakukan yang baik dan berusaha melakukan penambahbaikan dan berusaha meningkatkan lagi kebaikan dalam kehidupan. Ya, jadi kalau apa yang ada itu perubahan pun demi kebaikan, maka dia akan menjadi sesuatu yang positif. Tapi kalau kebaikan apa yang ada itu dirosakkan, alam yang ada dirosakkan demi kepentingan sendiri, kepentingan pribadi ataupun kepentingan orang-orang tertentu sahaja. Dalam masa yang sama mengabaikan kebajikan, kebaikan orang yang lain, maka sudah tentu ia akan membawa kepada kerosakan. Tapi kalau perubahan yang berlaku dibuat kerana untuk mencari kebaikan, maka dia akan ada perubahan-perubahan yang positif yang berkembang dengan baik dalam masyarakat kita. Ya. InsyaAllah ya. Sebab itu juga dalam konteks kemampanan ini ya, sudah tentu dia memerlukan ilmu pengetahuan ya. Dia memerlukan ilmu pengetahuan. Sebab itu Rasulullah SAW sebutlah hadis yang man arada dunya fa'alaihi bil'ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil'ilmi wa man arada bihima fa'alaihi bil'ilmi. Siapa yang nakkan dunia, dia perlukan ilmu. Siapa yang nakkan akhirat, dia perlukan ilmu. Siapa yang nakkan dunia dan akhirat, maka dia perlukan ilmu. Kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratin hasanah wa qina azabannar. Setiap kali sembahyang, lepas sembahyang kita baca doa ini kan. Ya, Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Selamatkan kami daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu permintaan kita. Ya, sebab itu untuk ada kebaikan yang berterusan dan boleh berkembang, sudah tentu dia memerlukan ilmu pengetahuan ya, yang bertambah dan berkembang. Kerana ilmu yang kita rasa tinggi pada hari ini, mungkin 10 tahun akan datang, dia tidak lagi mempunyai nilai ketinggian. Dia tetap ilmu tapi tidak lagi mempunyai nilai ketinggian. Sudah tentu kita memerlukan penambahan supaya ketinggian ilmu itu akan kekal dalam kehidupan kita. Okay. Itu soal kemampanan. Yang kedua ialah kesejahteraan. Ya, kita sebut perkataan sejahtera pun kita fahamlah apa yang dikatakan sejahtera, iaitu mana keseimbangan atau lebih tepat lagi kehidupan dan segala isinya yang terangkum dalam keseimbangan. Ya. Yang kedua, kesejahteraan ekonomi, sosial, kelestarian dalam melalui budaya ilmu dan kepelbagaian pandangan. Ya. Sesuai dengan tujuan pengutusan Rasulullah SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Dan surah Al-Anbiya ayat 107 ya. Tidaklah putuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Ya. Satu manusia Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Allah sebut engkau diutus ke dunia untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Bolehkah kita semua ni menjadi manusia yang menyumbang kepada rahmat kepada alam? Kalau Rasulullah secara global, kita ni paling kurang minimal lah. Kita ni menjadi manusia yang boleh merahmah kepada manusia yang lain, kepada alam dan sebagainya. Ya. Simple lah ya. Kita pergi public toilet contoh, maaf lah pada Ramadan tak boleh kita public toilet kan, dia tiba pasal Ramadan kan mengalir liur pula kan. Toilet Ustaz. Public toilet kan. Kalau kita masuk sendiri tahulah kan keadaannya mungkin kurang baik kan. Orang yang dia rasa dia ni nak menjadi rahmat, dia akan fikir macam mana untuk meningkatkan kecacatan yang ada di situ. Dia cuci,
dan ataupun sekurang-kurangnya bila dia tinggalkan public toilet itu lebih baik daripada sebelum dia masuk. Ini orang yang ada ciri-ciri rahmah gitu kan. Dia menyebabkan orang yang selepas dia akan lebih selesa. Bukan orang yang selepas dia akan lebih merana. Kita boleh boleh bayang kalau kita ada dua pilihan dalam public toilet tu, sama ada orang yang datang lepas kita tu lebih selesa atau orang yang datang lepas kita tu lebih merana. Kesedaran sendiri lah tu kan Ustaz? Ya. Itu manusia kan, manusia dalam konteks inilah ya. Jadi kesejahteraan ini perlu sentiasa diambil berat dan setiap orang kena ada rasa bahawa dia perlu menyumbang kepada kesejahteraan, sama ada untuk alam, manusia dan sebagainya dalam kehidupan. Atau dalam pemanduan pun kadang-kadang kita anggap kita tak perlu bersejahtera. Yang penting siapa sampai dulu kan. Maka walaupun jalan tu 2 lane kadang-kadang jadi 5 lane kan. Dia tapak dan kanan. Kenapa? Kerana dia hanya fikir sejahtera untuk diri dia. Kalau dia fikir dia juga perlu menyumbang kepada kesejahteraan, maka dia akan patuh kepada peraturan jalan kan. Siapa yang sepatutnya di depan, maka dia perlu bergerak dahulu kan. Bukan orang yang berada di depan sepatutnya akan bergerak ke 10 baru boleh bergerak kerana orang pakat potong dan sebagainya. Jadi ciri-ciri seperti ini sebenarnya adalah ciri-ciri masyarakat sejahtera yang perlu kita bina. Dia tentu dia mengambil masa yang panjang, yang besar juga sebenarnya, mengambil masa sebenarnya untuk kita menimbulkan masyarakat yang sentiasa memikirkan kesejahteraan ya, kepada ahli masyarakat yang lain ya. Sebab tu kalau dalam surah Yasin selalu kita baca salamun qaulan mir rabbir rahim ya, salam sejahtera daripada Tuhan yang Maha Pengasih kan. Sebenarnya walaupun ayat salamun qaulan mir rabbir rahim itu adalah merupakan ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan salam sejahtera kepada ahli syurga yang telah menikmati berbagai-bagai kenikmatan di syurga. Tapi kita ada surga akhirat, kita ada surga dunia. Di dunia ini juga boleh kita anggap walaupun dia bukan syurga, tapi kita boleh anggap satu kemudahan. Kemudahan ini akan dapat dinikmati bagi mereka yang sejahtera. Kalau masyarakat itu tindakannya tidak sejahtera, dunia yang sepatutnya nikmat akhirnya menjadi malapetaka. Ya, menjadi malapetaka. Itulah kita padukan pada hidup ni berlandaskan Al-Quran kan Ustaz kan? Ya, benar. Betul. Kita perlu patuh sepenuhnya kepada apa yang telah digaris pandukan di dalam Al-Quran untuk kehidupan kita. Sebab dia tidak akan membawa kepada kerosakan sebenarnya. Yang kerosakannya adalah nafsu kita dan diri kita ya. Yang ketiganya ialah dalam konteks Malaysia Madani ini ialah daya cipta, iaitu pembaruan dan pengupayaan modal insan bagi menjelmakan daya cipta manusia. Ya, pembaruan dan pengupayaan modal insan bagi menjelmakan daya cipta manusia. Dan satu hadis Rasulullah SAW ada menyebut riwayat Ibnu Hibban, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilhi aw amilhi intaha ya. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan ataupun mencipta kebaikan ya, maka dia akan mendapat ganjaran pahala orang yang melakukan kebaikan atau orang yang mendapat kebaikan daripada apa yang kita telah susulkan dalam konteks kebaikan atau penciptaan ya. Jadi sebenarnya Malaysia Madani ini sepatutnya dia merangsang rakyat negara kita untuk sentiasa berfikir mencipta sesuatu yang boleh mendatangkan kesenangan, kemudahan pada orang lain. Tapi dia perlukan perubahan sikap sebenarnya. Sebab itu dalam surah Al-Quran Allah sebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan ayat ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengubah satu kaum sehingga dia merubah diri mereka sendiri. Sebab tu untuk menjadi masyarakat yang berdaya cipta, tentu kita perlukan masyarakat yang perlu banyak pendedahan hal-hal yang berkaitan kreativiti. Al-Quran memang tidak boleh diubah, tapi kehidupan manusia boleh dipelbagaikan dalam konteks kemudahan yang boleh kita cadangkan kepada mereka. Ya, hari ini kalau dulu orang pergi Mekah, daripada Mekah ke Madinah tu 8 jam.
siapa yang pernah pergi umrah, haji kan 8 jam. Wah, Hari ni adanya kemudahan train dia, so dalam 3 jam sampai kot. sabar. Kan betapa kemudahan itu datang kerana manusia kreatif untuk mencari, untuk berfikir, memberikan kemudahan, ya, memberikan kemudahan. Dan sebab itu kemudahan ini perlu berterusan. Fikir tentang kemudahan orang ini kena berterusan, ya, Betul dalam Ustaz. kehidupan kita, ya. Barulah daya cipta ini akan hidup, dan kita juga perlu melapangkan minda kita untuk menerima berbagai-bagai cadangan-cadangan yang bersifat daya cipta yang membawa kepada kebaikan, ya. Cuma itulah ya. Saya ingin berpesan dalam konteks daya cipta. Kadang-kadang ni mungkin komen yang tak berapa selesa kot, apa ialah kadang-kadang terlalu kerap membawa perubahan. Ini pun satu kan, tukar ketua lain pula pembawaan dia. Kan, berbagai-bagai perubahan berlaku tanpa mengambil kira sesuatu daya cipta itu telah cukup matang atau tidak. Ini perlu diambil kira lah, ya. Jangan terlampau kerap sangat pula. Akhirnya dia tak sempat nak matang. Kan, tak sempat nak matang. Terlebih matang lah. Ya, ataupun terlebih matang, ya kan. Jangan terlampau lama sangat, dia akan basi. Oh ya. Kurang cepat sangat, dia akan tak sempat nak matang. Jadi kita belum dapat melihat kelemahan dan kekurangan yang sebenar. Ataupun kita masih lagi belum dapat melihat kekuatan sebenar atau kelebihan sebenar daripada daya cipta yang tak cukup matang, ya. Tapi kita pun tak terfikirlah, saya fikir. Sebab tu sebagai orang Islam ni kan, dalam bulan Ramadan kita menghidupkan malam-malam kita dengan amal ibadah. Saya berpesan kepada umat Islam semualah khususnya, ambillah juga kesempatan dalam solat-solat kita ialah solat sunat istikharah. Kan, antara banyak-banyak solat yang kita buat tu kan, dengan tarawihnya, dengan tahajud, hajat, ambillah masa juga buat solat sunat istikharah. Sunat istikharah ni bukan semata-mata nak cari pasangan. Jodoh pasangan. Betul lah. Sekarang dia bila istikharah ni nak kau nak cari pasangan lain ke? Bukan. Kan? Sebab istikharah ni kita mempertunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kadang-kadang kita ni blur tau dalam kehidupan kita. Bukan blur BELA kan, blur tak nampak apa dah kan. Atau kita rasa dah kepala kita ni dah blank dah, tak tahu nak buat apa dah kan. Kadang-kadang pada sampai tahap tu baru kita fikir nak mohon petunjuk daripada Allah. Tapi sebenarnya dalam hidup kita ni, kita kena sentiasa mohon petunjuk daripada Allah. Tu kita antaranya solat istikharah, supaya daya cipta yang kita nak buat bukan semata-mata kita fikir untuk meletakkan satu nama yang hebat, tetapi sebenarnya untuk kemaslahatan yang akan mendatangkan kebaikan kepada semua orang dan juga kepada agama. Baru mudah-mudahan daya cipta yang berubah yang berlaku itu adalah daya cipta yang dilihat oleh Islam sebagai suatu kebaikan, dan orang Islam juga akan melihat kehebatan umat Islam kerana keupayaan mempunyai daya cipta. Ini perlu juga menjadi sebahagian daripada kebiasaan lah dalam hidup kita, ya. Solat sunat istikharah 2 rakaat je pun kan. Ya. Yang keempatnya ialah hormat, ya. Iaitu perilaku peribahasa kepada kekayaan tradisi, merayakan kemajmukan, meraihkan perbezaan pandangan dunia. Ya. Dalam konteks hormat ini, ya, satu hadis Rasulullah SAW, Anas Nabi SAW, di mana Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadis ni sebenarnya sangat dalam, ya. Kalau kita renung-renung maksudnya, tidak semula iman antara kamu sehingga ia memperlakukan saudaranya sebagaimana ia suka diperlakukan untuk dirinya. Saya cuba memberikan makna yang lebih mudah dipahami lah. Kalau ikut mana secara bahasanya, tidak beriman salah seorang dari kamu sehingga dia menyayangi untuk saudaranya apa dia suka untuk dirinya. Tu lah, faham juga lah kan. So point saya di sini ialah dalam konteks hormat ini lah, bagaimana kita nak memberi hormat, kita rujuk diri kita, apa yang kita suka dalam hidup kita, apa yang kita selesa dalam hidup kita. Maka setiap apa yang kita suka, apa yang kita selesa dalam hidup kita, itulah yang juga yang kita nak berikan kepada orang lain. Kan? Kita nak makanan
apa yang sedap kan, yang sedap. Kita kalau beli makanan tu, kalau kita rasa tak sedap, kita akan komplain, tak sedap lah, masinlah, lebih manis atau tawar atau sebagainya kan. Maksudnya kita tak suka lah tu. Maka kalau kita nak memberi, itulah juga yang akan kita beri pada orang. Apa yang kita nikmati, itulah juga kenikmatan yang kita nak kongsikan dengan orang. Ya, apa yang kita itulah juga yang kita nak kongsikan kenikmatan kepada orang lain. Ya, bukan ada double standard. Ya, untuk kita terbaik, untuk diri orang second class. Ya, maka itu bukan hormat. Itu tak capai dengan hadis yang telah saya bacakan itu tadi. Ya, tidak sempurna iman seseorang. Sebab tu orang iman sempurna, dia akan sentiasa cuba paling-paling kurang ialah memberikan yang sama. Tapi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala firman la yanalu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai suatu kebaikan sehingga kamu tidak akan benar-benar mencapai suatu kebaikan sehingga kamu memberi apa yang kamu suka. Maksudnya apa yang kita gembira kita dapat, itulah juga yang akan kita beri. Apa yang kita suka kita dapat, itu juga yang akan kita beri kepada orang lain. Bagaimana orang serve kepada kita yang menyebabkan kita gembira, maka itulah juga perkara yang kita akan serve kepada orang lain yang mudah-mudahan dia juga akan menggembirakan orang. Maka kita perlu elakkan diri dalam konteks kehidupan kita sifat apa? Bosi. Sifat Bosi. Bosi. Bos kan? Bos sebut je orang akan bagi. Sebut je apa orang akan sediakan kan? Kan? Sifat itu untuk kita memberi pada orang okeylah. Tapi kalau kita juga expect orang akan serve kita begitu, sebenarnya orang yang serve tu tak suka buat gitu. Lebih-lebih lagi perkara-perkara yang boleh kita buat sendirilah kan. Jadi dalam konteks diri kita, kita jangan demand seperti itu, tapi dalam konteks orang lain untuk kita memberi sesuatu yang terbaik, itulah yang sepatutnya untuk kita capai apa? Kebaikan yang sebenarnya. Ya, itulah baru kita dapat menikmati hormat pada orang. Bukan maaf, kita dapat memberikan nikmat hormat pada orang lain. Ya, barulah dia baru tersentuh jiwa. Kan? Macam satu kisah, kita ada 3 minit, so saya tak boleh nak sambung kisah tu lah, next time. Jangan panggil lagi. Siri kedua ke Ustaz? So kita ada lagi dua. Itu yang sebenarnya ialah keyakinan ya. Keyakinan iaitu menghidupkan harapan terhadap perubahan seiring sikap amanah melakukan perubahan ke arah kebaikan ya. Ini kisah seorang Nabi yang berpati kepada seorang anak Nabi yang lain ya. Di mana anak dia ketika mana dia nak mencari suami, dia kata ya abati istajirhu inna khairal man istajarta al-qawiyyul amin ya. Salah seorang daripada perempuan yang betul-betul berkata, wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan menggembala kambing kita, sesungguhnya sebab baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah ya. Saya nak kaitkan dengan amanah saya dah sebut tadi sebenarnya kan, menghidupkan harapan terhadap perubahan seiring sikap amanah melakukan perubahan ya. Kerana kita kena ada keyakinan dalam melakukan suatu misi, satu penambahbaikan, tetapi dalam masa yang sama kita kena jaga tujuan dan maksud kita buat. Ini hati kita sendiri lah, kita kena jaga betul-betul keamanan dalam hati. Kerana keamanan hati ni tak ada siapa yang tahu. Yang tahu kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ya, orang lain tak tahu. Walaupun nampak benda tu always semua right kan. Tapi belum tentu semua tu right. Kalau sebab kita yang tahu kan. Sebab lagi orang ni kalau ilmunya makin tinggi tapi dia tidak amanah, sebenarnya lagi hebat kerosakan dia boleh buat. Ya. Tinggi ilmu tapi tidak amanah, lagi besar kerosakan dia boleh buat hingga tak terjangkau oleh akal orang lain kan. Sebab tu amanah ini sangat penting dalam konteks kita membuat perubahan, dan perubahan-perubahan yang kita buat semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jadi suatu kebaikan yang Allah akan beri pahala yang berterusan walaupun kita telah tiada ya. So yang terakhir ialah ihsan. Saya cukup dengan ihsan ni sebenarnya.
tak ada nama anak ihsan pula ya. Menantu ihsan. Iaitu belas ihsan akan nasib semua pihak melalui tindakan pemberdayaan kemanusiaan ya. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin ya. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu kepada kerosakan ataupun kebinasaan dan berbuat baiklah. Kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik ya. Ya. Jadi kita kena belanja harta kita untuk kebaikan lah, untuk kebaikan diri sendiri dan juga orang lain, dan jangan kita gunakan harta kita untuk kerosakan dan teruslah buat kebaikan ya. Dan satu peringatan daripada Rasulullah SAW ya. Allah kataba alaikum la yunu bi man bata syuba'an wajaruhu jai'un wa huwa ya'rifu. Tidak beriman kepadaku barang siapa yang kenyang pada suatu malam sedangkan tetangganya kelaparan padahal ia mengetahuinya. Dalam perkataan yang lain, orang di ihsan ni dia tahu sangat tentang jiran kiri kanan dia, status kehidupan jiran kiri kanan depan belakang dia. Dia tahu ya. So dia tahu siapa yang susah, siapa yang senang. Ya. Setiap kali dia senang, dia akan fikir bagaimana apa jadinya dengan orang yang susah. Adakah ia masih kekal dengan kesusahan, adakah ia berada dalam keadaan kecukupan ataupun kekurangan ya. Dia sangat ambil berat tentang itu ya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan innallaha kataba alaikum ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kebaikan kepada sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan kepada kamu untuk melakukan ihsan atas semua perkara. Ya. Semua perkara yang kita buat ni kita kena ada ihsan. Fa iza qataltum fa ahsinu qitlah wa iza zabahtum fa ahsinu zibhah. Kalau kamu membunuhnya dalam peperangan, maka kalau berlaku pun sampai tahap perlukan membunuh kerana peperangan, jaga agama dan sebagainya, Rasulullah tak pesan fa ahsinu qitlah, hendaklah kamu membunuh dengan cara yang baik, tidak zalim, tidak menyakiti, tidak kejam kan. Itu orang kata ekstrim lah. Nak dikatakan itu pun ada ihsan dalam Islam. Ada belah ihsan lagi itu. Walaupun ni perang ni dengan musuh ni, tapi tetap ada ihsan. Sehinggalah apabila kamu menyembelih binatang, dia bukan kawan, sembelih binatang. Juga ahsinul sibah, hendaklah juga kita berlaku ihsan dalam konteks sembelihan. Ya. Jadi kita lihat yang ekstrim dan yang paling non ekstrim, yang paling basic sekali. Tapi tetap ihsan kena ada dalam kehidupan kita ya. Jadi bawalah ihsan dalam hati kita sentiasa. Rasa kesiahan ni kena sentiasa ada dalam diri kita. Barulah kita, kalau dalam hidup kita ni, kalau kita pergi bazar Ramadan kan, ada satu bazar orang queue ramai beli sampai 10 orang queue. Satu lagi bazar tak ada siapa pun queue. Orang pun tak ada. Tinggal penjual saja. Orang yang ada ihsan ya, dia akan fikir sian orang tu belum laku lagi bahan dagangan dia, barang jualan dia, tak apalah. Hari ini saya nak makan bukan kerana saya memikirkan yang paling sedap, tapi saya memikirkan yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Ya, maksudnya kita berkorban, membelanjakan wang kita, membeli juadah buka puasa yang kita pun tak pasti, tak sedap, sebab tu orang tak beli. Tapi barulah dapat dalam bulan Ramadan ini, kita ni nak dapat pahala, mendapat ganjaran orang bertakwa ni bukan hanya semata-mata dalam konteks amal ibadah tu ya, tapi juga dalam konteks muamalah kita, kita juga membelanjakan dengan cara yang betul. Kalau jam saya dah 3.34, mungkin setakat ni dulu yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat lah untuk semua yang mendengar pada hari ini. Wallahualam. Jadi kita lihat kan Ustaz, dalam 6 nilai teras Malaysia Madani ni, dia penuh dengan kasih sayang kan Ustaz? Ya betul, sangat-sangat.
So Ustaz, masa pun tak mengizinkan untuk kita meneruskan dengan lebih lanjut Ya. lagi. Mungkin ada sedikit ucapan Ustaz dari Ustaz sendiri. Okeylah, sempena kita berada di 10 sesi yang terakhir ya, bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama jugalah meningkatkan lagi jumlah amal Amalan. ibadat kita. Ya. Dan bukan hanya semata-mata hubungan kita dengan Allah, termasuk jugalah meningkatkan lagi hubungan kita dengan sesama manusia, berkasih sayang, berbelas ihsan, tolong menolong dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan peningkatan amal ibadah kita di 10 Ramadan terakhir ini seimbang antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita, insya-Allah. Dan sebelum akhiri ni Ustaz, sikit lagi Ustaz. Untuk tak lama lagi kan kita nak sambut Hari Raya kan Ustaz. Mungkin ada pesanan sikit daripada Ustaz berkenaan dengan pembaziran ataupun perbelanjaan berhemah lah dari sudut Islam. Betul. Raya tu raya lah. Memanglah kita berbelanja lebih sedikit, tetapi perlu berhati-hati jangan sampai berlaku pembaziran dalam konteks makanan. Hatta pakaian sekalipun, kadang-kadang ada setengah-setengah orang ni dia baju Melayu tu dia memang pakai raya je. Tapi beli sampai 3 pasang. Kan? Hari-hari lain dia tak pakai. Kalau saya memang pakai hari Jumaat saya pakai baju Melayu, okeylah. Pun sepasang je. Jadi kita walaupun kita mampu, bukan bermakna kita boleh berbelanja ikut suka hati kita. Tapi kita naklah berbelanja ikut keperluan. Kerana di luar sana lebih ramai lagi orang yang lebih memerlukan, yang boleh kita gunakan lebihan kewangan kita untuk pihak-pihak yang lain. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan kalau kita berbelanja atas keperluan, kita akan dapat keberkatan. Ya. Kalau kita berbelanja kerana nafsu kita, maka kita akan dapat kekurangan dalam kehidupan kita. Na'udzubillah. InsyaAllah. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jadi demikian influencer kita pada hari ini bersama dengan Ustaz Hanifuddin bin Roslan, pengarah bahagian pendidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Jadi insya-Allah Ustaz, mungkin di lain hari kita boleh jumpa lagi dengan topik yang lagi lagi bermakna lah untuk kita berkongsi bersama dengan insya-Allah ada kelapangan. Insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.